Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah, dihidupkan kembali setelah kematian kecil kita pada malam hari. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan kepada kita ini kita gunakan pada jalan mendekati dan mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan dengan itu juga kita digolongkan di kalangan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang ditempatkan bersama dengan kekasihnya. Muslimin dan muslimat sekalian, pada pagi ini saya nak berkongsi tentang sebuah perkara ghaib yang akan berlaku kepada ahli-ahli neraka, iaitu betapa wajah dan penampilan ahli neraka ini hodoh dan amat buruk sekali. Tujuan dia adalah supaya kita memikirkan nasib kita pada akhirat nanti, yang mana kita tidak mahu digolongkan di kalangan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka, dihina dan dihodohkan oleh Allah. Tuan-tuan pernah tak ketika di atas dunia ni, masa tengah hidup ni, mengalami kesan luka, bengkak, jadi besar tubuh badan kita tu, kapit pintu bengkak, terantuk dinding bengkak. Sebenarnya itu satu gambaran kecil sahaja yang nak menggambarkan bahawa ahli neraka ni mereka akan dibengkakkan ataupun dibesarkan tubuh badan mereka ini pada skala yang cukup besar. Dan ini disebabkan api neraka itu jauh lebih panas, lebih siksanya, dan pukulan malaikat ke atas ahli-ahli neraka itu jauh lebih keras daripada kita terantuk di dindingnya. Apatah lagi, pelbagai siksaan itu diteruskan dalam jangka masa yang panjang. Boleh jadi ratusan tahun, boleh jadi ribuan tahun, boleh jadi selama-lamanya. Dipukul dan dihentam oleh malaikat di dalam neraka. Maka Allah bagi peringatan sikit, kena sikit je atas dunia ni, jatuh bengkak. Itu sikit saja satu peringatan daripada Allah. Sebenarnya apa yang berlaku di atas dunia ni semua menjadi peringatan pada akhirat. Misal, kita gunakan api di atas dunia ni, kita masak guna api. Bila api itu dipanaskan besar sikit dan kita lewat angkat lauk kita tu, hangit, hangus, tak boleh makan. Dan Nabi SAW sebut api di dunia ni hanya 1/70 daripada panasnya api neraka. So kita sampai hari ini pun kita masih menggunakan api. Itu sebagai satu peringatan Allah nak bagi kat kita, sikit saja peringatan, supaya kita ingat kepada api neraka. Begitu juga dengan pembesaran tubuh badan manusia di dalam neraka. Allah bagi sikit peringatan, tubuh badan kita boleh membengkak. Nak ingatkan kita, satu hari ahli neraka itu dibesarkan tubuh badan dia pada skala ataupun
pada suasana keadaan bengkaknya, besarnya, lebih besar, sehingga kita tidak terbayang oleh akal fikiran. Bila tubuh badan kita bila tubuh badan ahli neraka itu membesar di dalam neraka, itu menyebabkan banyak kawasan, banyak tempat yang akan menerima azab dia. Kecil sikitlah tempatnya terima azab. Semakin besar, semakin banyak azab yang diterima kerana tubuh badannya yang besar itu. Saya nak ajak kita sama-sama merenung apa yang Nabi SAW pernah sebutkan. Salah satunya baginda SAW bersabda, "Ma baina man kibayil kafir masiratu salasi ayyam lirakibil musri'." Maksudnya, jarak di antara kedua bahu orang kafir di neraka itu jauhnya sejauh perjalanan 3 hari bagi mereka yang menaiki kenderaan berkelajuan tinggi. Kalau zaman dulu mungkin kuda lah. Zaman lah ni katakanlah kapal terbang supersonik, 3 hari baru sampai dia punya hujung daripada bahu ke bahu. Jadi nak bagi tahu apa? Tak payah duk fikir kuda ke kapal terbang saja, nak bagi gambaran saja. Nak bagi tahu yang pentingnya apa? Besarnya tubuh badan ahli neraka ini tak terbayang oleh akal kita. 3 hari naik kenderaan berkelajuan tinggi baru sampai daripada satu titik mula ke titik ujung bahu penduduk neraka ni seorang. Hadis ini merupakan hadis yang sahih riwayat Bukhari. Di dalam sebuah hadis yang lain riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Dirsul kafir yaumal qiyamah mithlu Uhud wa fakhidhuhu mithlu al-bayda wa maq'aduhu minan nari masiratu 3 mithlu rabadah." Nabi nak bagi tahu, ni kita masing-masing ada gigi geraham kita. Pernah tengok? Kita pun tak rajin duk pergi tengok. Tapi kita tahulah besar mana. Nabi SAW bagi tahu, gigi geraham saja satu orang kafir di dalam neraka pada hari kiamat nanti, satu gigi besar gunung Uhud. Satu gigi dia, gigi geraham. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak gigi ada kat dalam mulut kita. Dan kalilah bagi kalilah dengan besar gunung Uhud tu. Pahanya sebesar gunung Bayda, dan tempat duduk di neraka itu seluas perjalanan 3 hari seperti daripada Madinah ke Rabazah. Rabazah ni satu tempat yang dia terletak 3 batu daripada Madinah. Tempat duduk dia saja perjalanan 3 hari. Tempat duduk ahli neraka ni, 3 batu. 3 batu. So boleh bayang tak macam mana ahli neraka ni? Dan demikianlah balasan yang akan diterima oleh setiap anggota tubuh badan manusia penduduk neraka ini, yang biasa di atas dunia ni dia berkelakuan maksiat dan dia tak endah pun larangan Allah, dia tak peduli pun apa yang Allah tegur dia. Macam tu juga dengan lidah manusia. Lidah manusia ni antara anggota tubuh yang paling banyak digunakan untuk mengingkari perintah Allah, mempersendakan ayat-ayat Allah,
digunakan untuk berbuat dosa sesama manusia, dan lidah itu digunakan untuk menghina orang-orang beriman yang jaga diri kehormatan dia. Alah, dia buat baik apa dia kata. Tengok kita nak pergi masjid, mainlah lepak dulu, tak payah pergi masjid lah, tunggu lah nanti. Macam-macam lah dia kata kepada orang beriman. Tengok tu, baca tu saja, nak baca Quran saja nak menunjuk ke orang. Lidah ni dia cepat nak kata kepada orang beriman ni. Dengarkan apa yang Nabi SAW sebut. Inna kafira la yushabu lisanuhul farsakh wa farsakhaini yatawatta'uhun nas. Sesungguhnya satu orang kafir, dia akan seret lidah dia. Dalam neraka tu, ahli neraka tu, dia akan seret lidah dia sepanjang 1 atau 2 farsakh, dan lidah itu akan dipijak-pijak oleh manusia-manusia yang lain. Dan para ulama, mereka kata bahawa ahli neraka itu dibesarkan supaya apa? Supaya kepedihan siksaan yang mereka rasa akan bertambah setiap waktu. Kalau ahli syurga, mereka akan merasai nikmat setiap waktu. Hari ni handsome dah, esok, bukan kata esok, keluar pada rumah, balik rumah dia balik mahligai dia balik, handsome lagi, bertambah handsome, bertambah wangi. Makanan yang dimakan di dalam syurga hari ni sedap dah, sagi makan bertambah sedap lagi. Nikmat itu bertambah di dalam syurga. Tapi bagi ahli neraka ni, sisaan dia bertambah setiap hari. Bila dibesarkan lagi, tubuh badan dia bertambah lagi siksaan kepada dia. Dan semakin tinggi darjah kesakitan yang mereka akan rasai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain tubuh badan mereka jadi besar, penampilan, appearance mereka ini juga akan jadi sangat buruk. Mungkin tuan-tuan perempuan bisa tengok filem hantu ke, zombie ke, kita tengok, aduh awak buruk sangat rupa dia ni, dia naik seram dalam diri ni, buruk. Ada hak tak sanggup tengok, tutup mata, berlebar, buruk sangat. Tuan-tuan, ahli neraka jauh lebih buruk daripada tu, sampai tidak dibayangkan, tak mampu kita bayangkan betapa hodoh dan buruknya. Bayangkan, sekali api neraka itu sambar, tanggai semua daging yang ada di tubuh badan ni, luruh semua daging yang ada di wajah mereka, kulit dan daging semua gugur sehingga mereka berubah menjadi makhluk yang sangat hodoh di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Apa yang jadi ni Allah dah sebut di dalam Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Maksud dia, muka mereka itu dibakar oleh api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Kalihun tu maknanya cacat dalam neraka. Di dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi SAW ada menafsirkan lafaz kalihun. Kata baginda Nabi SAW, tashwihin nar fataqallasu shafatuhul ulya hatta tablugha wasata ra'si wa tastarkhi shafatuhu sufla hatta tadriba surtah.
Maksud dia, wajah mereka dibakar dengan api, maka bibir mereka bahagian atas itu menjulur sampai ke leher. Bibir atas ni buruknya dia menjulur sampai ke leher, dan bibir bahagian bawah dia akan menjulur sehingga menyentuh pusat dia. Tuan-tuan boleh bayang lah tu. Nak bagi tahu kalihun cacat ni jadi lagu mana? Oh, ahli neraka ni. Dengan lidahnya panjang, 1 atau 2 farsakh dipijak-pijak oleh manusia. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada siksaan neraka ini. Mungkin hari ini kita tengok ada orang, dia boleh memperagakan kecantikan wajah dia dalam keadaan dia kufur kepada Allah. Allah bagi dia wajah dia lawa, cantik, mata pun biru, rambut perang. Contoh, tak kata kat siapa-siapa, contoh nak bagi tahu lawanya manusia atas dunia ni, tapi dia kufur kepada Allah. Oh, katalah dia ni makhluk manusia yang paling cantik lah atas dunia, tiba-tiba dia kufur kepada Allah, sehingga akhirnya bila masuk di dalam neraka, dialah orang yang paling bodoh sekali. Orang atas dunia, bila dia muncul ya, orang puji dia, dia jual barang apa pun semua laku, kan? Kerana kecantikan wajah dia tu. Buat rawatan macam-macam. Dan manusia ni kan, kalau kata industri kecantikan ni sanggup berhabis beribu nak bagi lawa, nak bagi cantik. Kenapa kita nak cantik? Sebab memang asal fitrah manusia ni nak cantik. Kenapa fitrah kita nak cantik? Sebab asal-asal kita ni daripada syurga. Bapa kita, tok kita, nenek kita, Nabi Adam, Siti Hawa tu daripada syurga, dan syurga itu penuh dengan kecantikan. Maka sifat nak kepada cantik itu duk ada dalam diri kita. Laki semua nak handsome, tapi istilah handsome tak tahulah macam mana, kan? Masing-masing punya persepsi lah. Ada yang nak cukong, tak mau ada bulu kat muka, ada yang nak misai panjang, ada nak janggut. Dia macam-macam passion yang kata cantik ni. Nah, jadi memang manusia ni dia nak kepada kecantikan, tak jadi masalah. Tetapi apabila satu orang dia kufur kepada Allah, kemudian disambar dia dengan api neraka, maka jadilah dia orang yang paling bodoh sekali. Ibnu Abi Dunya ada meriwayatkan daripada Abdullah bin Amir. Dia kata, kalaulah satu orang ahli neraka diambil keluar, diletakkan di dunia pada hari ini, nescaya penduduk dunia kita ni semua ni akan mati kerana hodohnya rupa dan bau busuknya ahli neraka itu. Bila Abdullah bin Amir cerita tu, para sahabat menangis-nangis mereka. Tuan-tuan bayangkan, mana ada kita jumpa orang yang hodoh kita boleh mati. Kita jumpa orang bau busuk pun kita tak mati. Tapi kalau kata ahli neraka tu mai letak atas dunia hari ini ni, orang yang tengok dia ataupun orang yang bau dia mati habis, kerana teramat hodoh dan busuknya dia. Sebab itu kita jangan pernah iri, kan? Dia kata depa lawa, kan? Kita tak lawa macam depa. Contohlah kita kata lagu tu. Jangan pernah iri dengan orang, kerana nasib masing-masing ni yang sebenar esok dekat akhirat. Tetapi kita ni kalau boleh ada pilihannya, kita nak lawa di dunia, kita nak handsome atas dunia, dan juga nak lawa dan handsome bila di dalam syurga kelak. Betul tak?
Tak terkecuali juga pakaian, perhiasan, tempat tinggal yang mereka nikmati hari ini. Orang-orang yang diberikan macam-macam nikmat kepada mereka hari ini, tetapi mereka kufur kepada Allah, akan berganti dengan pakaian yang diperbuat daripada api neraka. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 50. Maksud dia pakaian mereka, pakaian ahli neraka ni adalah pelangkin ataupun tar yang sangat panas. Tak ada dah fashion yang kata hari ini dituruti trend hari ini. Tak ada dah fashion hari itu. Hari ini boleh pakailah apa-apa fashion pun. Allah menetapkan tutup aurat. Dan jangan berlebih-lebihan tabarrujnya, perhiasannya. Pakailah macam-macam brand tu ada. Tapi pada hari itu, bila ahli neraka dah masuk dalam neraka, satu je trend. Pakai pakaian yang diperbuat daripada api atau tar yang sangat panas. Dahlah pakaian begitu panas, lantainya, atapnya, kediaman mereka penuh kiri kanan depan belakang dengan kepanasan api neraka. Dan api juga yang akan menjadi katil dan kerusi mereka. Penat berdiri kena siksa, nak duduk, nak rehat atas api tu. Tak rehat lah, tak rehat juga, terus tersiksa. Wahab bin Munabbih, dia kata sesungguhnya ahli neraka yang benar-benar ahlinya, mereka tidak akan rasa rehat. Rehat tak boleh. Nak rasa tidur pun tak boleh. Nak suruh mati, ya Allah matikan kami, tak mau dah rasa siksa. Matikan tak apa, tak mati. Walaupun teruk macam mana sekalipun kena siksa, tetap hidup. Setiap saat mereka berjalan di atas api dan duduk di atas api, minuman mereka adalah nanah dan darah ahli neraka. Makanan mereka buah zakum yang diperbuat daripada api. Selimut mereka daripada api. Katil mereka daripada api. Baju mereka diperbuat daripada api. Dan tembaga yang sangat panas. Tak kata macam mana kan? Tak ada rehat, tak ada kata nak lepaskan lelah, tak ada kata sesaat pun tidak tersiksa. Orang-orang yang dulunya atas dunia dia sombong dan angkuh dengan syariat Allah, mereka akan terus menjerit kesakitan tanpa henti. Mereka meraung, menjerit, meratap, merintih dan menangis tanpa ada siapa pun pedulikan mereka. Mereka minta kepada Allah, ya Allah kembalikan kami sekejap di atas dunia, kami nak buat amal soleh. Minta sehingga akhirnya Allah kata apa? Hampa diam. Tuan-tuan bayanglah kita ni kalau minta kepada satu orang, minta, kita haraplah orang tu bagi. Kita minta merayu, menangis, merintih semua. Tiba-tiba orang tu kata kat kita, diam, aku tak mau dengar lah. Dia macam satu tersentak. Permintaan kita selama ni tak didengar pun. Itu manusia, kita tersentak dah. Allah kata diam. Asal-asal orang dalam neraka yang minta-minta, menjerit, merayu kepada Allah tu macam mana? Putus harapan. Dan semua ini tidak akan terjadi kalau manusia di atas dunia dia menangis kerana takut kepada Allah. Dia menangis kerana menyesal atas dosa dia. Dia menangis kerana dia nak kembali dan bertaubat kepada Allah. Manusia yang biasa menangis atas dunia, mudah-mudahan dia tak akan menangis dekat akhirat. Di dalam
riwayat Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yursalul buka'u ala ahli nar, ahli neraka akan melepaskan tangisan dan jeritan dia, fayabkuna hatta yanqati'ad dumu', sampai kering air mata dia. Menangis ni habis sampai kering dah, air mata tak keluar dah. Thumma yabkuna ad-dam hatta yasiru fi wujuhihim kahai'atil ukhdud. Kemudian dah habis air mata ni, mereka menangis darah sampai terlihat kesan tangisan di pipi mereka. Pipi mereka kan badan manusia besar, badan ahli neraka ni besar. Air mata yang keluar ni dah habis, keluar darah pula, sampai membentuk lekukan di pipi mereka macam satu parit yang besar. Lau ursilat fihi sufun lajarat, kalau diletakkan satu kapal di kesan tangisan depa ni, kapal tu boleh berlayar atas tu. La haula wala quwwata illa billah. Teruk menangis ni. Kita menangis atas dunia tak ada lah sampai berbekas, tak ada. Tak. Nak kata teruknya ahli neraka ni menangis sampai jadi lekuk di pipi depa ni. Yang ada air, ada darah ni, kalau letak kapal pun kapal boleh berlayar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sungguh rugi orang yang rupanya cantik. Kita ni dah Allah bagi ahsani taqwim, ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Rugilah atas dunia Allah dah bagi kita rupa, Allah kita bagi kita handsome, Allah bagi kita cantik, tapi kita tidak menghiasi kecantikan yang Allah Ta'ala bagi itu dengan iman. Kita tak hiasi kecantikan wajah yang Allah bagi ini dengan akhlak. Muka cantik, perangai buruk. Muka cantik, akidah salah, tak guna. Dan sungguh rugi orang yang Allah bagi muka tampan dan muka elok, tapi tak pernah kita hiasi wajah kita ini dengan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kita kena sedar, kecantikan bagaimanapun kita, kadang-kadang orang sonok tengok, oh umur berapa, 60 tahun, macam 30 tahun je. Kita pun kembang, orang puji kita lagu tu, terkembang. Contoh kembang macam mana? Biskut Mary cicah dalam bayang teh panas ada kembang. Macam tu lah muka orang kembang. Sonok orang puji. Kena ingat, benda ni tidak kekal. Kalau nak kekal, indahnya wajah kita, indahnya tubuh badan kita di dunia ni, nak kekal baik dan eloknya dekat akhirat, kena hiasi juga dengan kecantikan iman dan kecantikan akhlak. Dan hiasi wajah kita dengan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugilah orang yang mereka membeli api neraka dengan kenikmatan maksiat di atas dunia ni, walaupun sesaat, walaupun sekejap. Kenikmatan yang ditawarkan oleh hawa nafsu, sonok hawa nafsu ni, dia akan sonok pada benda-benda yang Allah larang. Kenikmatan yang ditawarkan oleh hawa nafsu akan berakhir dengan segera, dengan cepat di atas dunia ni, tetapi padah dia dekat akhirat. Bagi ahli neraka banyak siksaan kepada mereka. Bahkan sejak masuk di dalam kubur, mereka sudah tersiksa lagi, sementara menunggu azab sebenar di dalam neraka kelak. Justeru muslimin dan muslimat sekalian, saya nak tinggalkan
satu pesanan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu an. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang siksaan neraka. Baginda kemudian dia berpaling wajah dia. Cerita pasal neraka, Nabi kalih ke tepi. Cerita pasal neraka, Nabi kalih lagi ke tepi. Dan Nabi bila kalih ke tepi, Nabi berlindung kepada Allah daripada api neraka ni. Kemudian Nabi cerita lagi pasal neraka. Dan Nabi berlindung, Nabi memaling, Nabi berlindung kepada Allah daripada azab neraka. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang Nabi sebut, ittaqun nar walau bi syiqqit tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jaga diri kamu wahai umat aku, jaga diri kamu daripada api neraka walaupun hanya sekadar sedekah sebiji kurma. Pesan Nabi, banyakkan sedekah. Tak boleh pun, kira tak boleh sangatlah. Sebiji kurma boleh derma tak? Kalau boleh, pergi derma. Kalau boleh, pergi infak. Tu orang kata paling lekeh lah. Takkan kita nak derma sebiji buah kurma, paling-paling tidak sekotak. Ada tak? Tapi Nabi kata, ittaqun nar. Takutlah kepada neraka ni walau dengan sebiji buah kurma. Kalau boleh pergi buat amal dengan sebiji kurma ni, boleh pergi sedekah, boleh pergi bagi makan orang, buat. Kalau kita ada harta lebih daripada tu, gunakan untuk kita jauhi api neraka. Banyakkan sedekah. Siapa yang tak ada, habis langsung. Tak ada, kita nak makan sendiri, adalah untuk kita nak makan sikit. Tak nak bagi ke orang, tak ada. Nabi kata apa? Fabi kalimatit thayyibah, maka bercakaplah benda-benda yang elok. Nabi takut ni lidah kita ni, dah lah harta tak ada, lidah pula jahat. Apa benda kita bagi kat manusia? Kalau tak ada harta nak bagi, akhlak tu kena bagus. Itu pun menjadi sedekah dan kebaikan yang akan membawa kita jauh daripada neraka. Semoga Allah menjaga diri kita. Dan yang paling penting, kitalah kena jaga diri kita masing-masing daripada api neraka, dan ajak kepada anak isteri kita untuk menjauhi api neraka dengan membuat amal selalu kepada Allah dan buat amal baik kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu menjadi satu inspirasi kepada kita untuk kita menjauhi azab Allah dan juga berlumba-lumba dalam membuat kebaikan sementara kita masih lagi diberi nafas oleh Allah di atas dunia ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.